Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita akan masuk ilmu yang berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf. Yang mana insya-Allah Ustaz tekankan pada kita sambung pada surah Ar-Rahman ni. Muka surat 531. Surah Ar-Rahman 531 lah. Jadi insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-9. Okey, ikut Ustaz baca, kemudian Ustaz akan keluarkanlah makhraj yang sifat hurufnya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Okey, kita tengok pada ayat 9 yang berkaitan dengan makhraj huruf. Makhraj mana cara huruf? Yang pertama ada wa. Yang mana makhraj menggunakan bahagian bibir kita dibukakan wa aqi. Okey, ikut Ustaz. Wa aqimul. Okey, huruf wa jadi mulut dia kita bukakan. Infitah sifatnya itu. Dan huruf wa juga saya masuk dalam huruf yang sifatnya itu lin, lembut. Itu. Wa. Pasal wa jangan sebut wa tapi wa. Itu. Okey, kita tengok aqimul. Okey, buka. Okey, jadi wa aqimul. Huruf hamzah biasa kita tekan pada rengkung ni, bahagian pangkal rengkung ni. Ada tak? Jangan sangat dia tekan, kerana dia lebih biasa je. Itu. Di dalam keadaan yang sederhana lah, dan sifatnya itu syiddah. Dia ada satu tekanan. Dia nampak macam senang, macam biasa, tapi dia sebenarnya ada satu tekanan yang ada pada rengkung kita. Dia akan keluar suara yang deras. Kerana tekanan pada pangkal rengkung kita. Huruf-huruf yang ada tekanan antaranya huruf Nampak? Kalau kita tahan, kita tak lepas kan, maka tak keluar huruf tu bunyi dah. Macam mana kita tahan? Tahan yang tak keluar tak? Boleh. Ada muka biasa. Ada biasa kan dia. Dan sebutan dengan itu dia kadang-kadang yang bersederhana. Jangan kita tekankan macam huruf ain ni. Wa aqi. Okey. Wa aqimul waz. Okey, waz huruf zai sifatnya apa jemaah? Zai. Desiran. Huruf za yang mana desiran itu berlaku pada antara gigi kita itu hampir rapat. Yang depan, gigi depan 4 batang, atas 4 batang bawah. Yang lidah duduk di belakang. Wa aqimul waz. Okey, ikut Ustaz. Waz. Ada bunyi tu betul. Bunyi dia macam seolah-olah bunyi macam sayap lebah kat situ. Okey, kita masuk wazna bil. Kalau kita ada wazna, kalau ada wazna bil, waz jangan lentunkan dia. Biasa je. Waznabil. Kuncikan pada huruf yang bukan lantunan. Pada zai ni kadang-kadang kita terlantunkan dia. Terbunyi macam waz. Dia tak, kalau kita sebut biasa, kita ada waznabil. Tekan terus masuk. Waznabil. Okey, kita masuk lagu ni lah. Badar kata. Tak ni Badar. Zazizu baz. Zuzan zanizaz. Okey, naminal muzi mazizan zaniza. Okey, nanti ada jemaah dah lulus lah. 28 huruf lah. Huruf zai dah lulus lah. Ada sebutan saya dengar sekarang jemaah itu cantik. Huruf zai itu ada bunyi desiran yang cantik. Dan kalau dia pakai atas dia buka lah za, jangan za.
waz, dia muncung jangan waz. Biasa kita buka kan pada zai kerana sifat infitah itu buka sifatnya. Okey, kita masuk wazna bil qis. Ni kena masuk ta lepas dia jadi ta bila kita masuk bil qisti. Okey, ikut ustaz satu-satu. Bil qisti. Jangan bil qisti. Jadi usul sad rosin qis. Okey, ikut mula-mula kita masuk huruf sin dulu, kita buka. Masuk huruf ta yang berbaris bawah, barulah kita muncung huruf ta tu kerana dia berat. Ingat huruf berat dalam Quran ada berapa? 4. Dia senang nak ingat dia. Huruf berat ni dia panggil yang mana al-itbaq, berdempik. Ataupun thaqil. Dalam bahasa Arab thaqil dia berat bunyi dia. Sebab apa? Berat macam mana? Kena muncung huruf tu. Kalau kita baca pun huruf 4 huruf ni dia ada muncung. Kena muncungkan dia. Huruf apa 4 tu dia dekat-dekat je sama. Ingat direct bila kita ingat satu terus ingat 4. Dalam 28 huruf dia ada 4. Okey, yang pertama huruf sa, lagi dha, lagi ta, satu lagi dha. Adik-beradik 4. Jadi huruf berat ni yang kita nak tahu dalam Quran, bila dia baris bawah muncung kan dia. Ni muncung kat mana ni? Kalau bil qisti kat mana? Kat sin ke kat ta muncung? Ta, betul nanti. Kadang-kadang kita boleh cakap lah, tapi bila baca dia jadi kat sin tu muncung. Ada satu surah yang lazim yang biasa kita baca. Ustaz tengok, Ustaz. Yang ni selalu kita baca dan selalu Ustaz tengok salah bacaan tu tak tepat lah. Surah apa ni? Ustaz tak ingat jap. Saya cari ya. Ni wal 'adiyah dhamaha. Wal 'adiyah. Ada yang baca wal 'ad yang mana ayat kelima. Fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Ada. Fa wasatna bihi fa wasata. Wasata ni maknanya pertengahan. Wasata kalau wasat lain bunyi maksud dia lain. Wasatiyah Islamiyah kata. Wasatiyah fa wasata nabihi jam'a. Dan antara huruf-huruf yang dipanggil ayat sin yang mana dia duduk lepas pada huruf sin tu dia ada huruf berat. Itu jadi masalah. Jadi kita kena sebut dalam keadaan slow perlahan kan. Sebutan tu kita slow motion lah. Kalau kita baca laju-laju memang dia akan sangkut. Kita baca dalam keadaan yang slow. Contoh saya kata wa aqimul wazna bil qisti wala dan kita baca wa aqimul wazna bil qisti wala qisti. Jadi sad. Okey, kita ikut yang mana? Ikut step perkataan ni saja. Bil qisti. Ta tu jadi T pula. Jadi ta. Nak tukar tu susah sikit. Okey, ni huruf ta tu kita muncung kerana dia berat. Huruf sin tu dia nipis, ringan. Kalau kita baca kadang-kadang tersalah dari sebutan baca bil qisti. Jadi huruf ta pula ta tu. Kalau nak berat dia jadi dua-dua berat pula. Bil qisti. Jadi macam tu pula. Jadi yang mana huruf ta muncung, huruf sin tu kita buka. Okey, ikut. Bil qisti. Cantik. Boleh saya dengar. Sekali lagi, 3 kali sebutlah ikut sunnah Nabi. Bil qisti. Okey, huruf sin tadi ada dah beberapa tempat yang macam berat sikit. Okey, ringankan lagi, buka huruf sin tu, ta tu muncung. Bil qisti. Okey, muncung ti. Okey. Nampak cantik dah. Boleh lah, ada lah. Kadang-kadang kita yang mana pengawalan mulut kita. Pengawalan mulut ni yang mana kadang kita rasa nak muncung, rupanya kita terbuka. Kita rasa macam dah buka, rupanya muncung. Dia macam masih lagi dalam keadaan kawalan lah. Okey. Kita tengok huruf ta dia panggil huruf yang berat. Bila huruf berat, 4 huruf adik-beradik ni ingat. Kita ingat macam biasa lah. Sa, da, ta, dha. Okey, sebutkan Ustaz. Okey, bila baris bawah muncungkan dia. Okey, dengar dulu Ustaz baca. Soi.
Okey, dhi. Ti. Dhi. Okey, 1 2 3 sebut. Okey. Okey. Dhi. Radha, dhi. Okey. 3. Ti, huruf ta. Ti. Okey, keempat. Huruf za. Dhi. Ingat. Dia empat beradik ni dalam 28 huruf. Dia tak banyak pun di Quran ni berapa huruf je. Nasib baiklah di Quran tak ada 100 huruf. Kalau Allah letak 100 huruf, jenuh nak mengingatnya. Yang ni 4 je. 4 ni dia berat. Kita ingat dia berat je. 4 je dalam 28. Tu. Jadi bila bari bawah, macam tu juga dengan surah Fatihah. Macam mana? Siratal ladzi sira ke sira. Tapi kalau kita baca janganlah berat sangat. Lain macam jadi berat. Ada orang yang mana dia tekankan sangat. Bila baca siratal, jadi satu-satu. Nampak sakil kata. Bacaan dia terlalu berat, terlampau berat itu tak apa-apa elok lah. Kita biasa main muncungkan macam biasa. Siratal ladzi. Okey. Jadi kat sini yang susah nak sebut ta ni. Okey, sekali lagi last. Bil qisti. Okey. Wala. Okey, la sifat dia inhiraf iaitu lencong ataupun condong dalam bahasa Melayunya. La, kita punya lidah kita berada dalam keadaan yang lebar. Mana la yang mana dia bergulung sedikit ke tepi dia macam kapet bergulung tu. Bentuk macam sejadah kita bergulung, macam tu, sedikit bergulung daripada kita lipat daripada apa ke atas. Macam tu. La. Ada bunyi. Itu dia panggil lencong ni sebutan. Okey, wala tukhsirul. Okey, tukhsirul. Okey, sin buka. Sin kerana huruf sin ni sifatnya itu apa? Nipis. Dia tak sama dengan huruf sa. Beza dia sifat dia berat. Yang mana huruf sa dengan sin bezanya huruf sa tu berat, huruf sin ni ringan. Dia si soy. Tukhsirul. Okey, ikut. Tukhsirul mizan. Zai desiran lagi tak dengar ni mana ustaz? Ustaz dah dengar? Ada. Mizan. Okey, cantik. Okey, kita masuk. Wal arda wada'aha lil anam. Saya suka surah ni sebab apa? Dia susah. Jadi kat situ kita banyak masalah yang keluar. Kalau kita belajar Iqra, boleh belajar Iqra, tapi dalam Iqra dia berbeza dengan Quran. Kenapa? Kerana masalah tu tak keluar. Bila kita sebut satu-satu huruf, senang, tak ada masalah. Semua boleh ikut ustaz kata so. Bagi bawah soi, bagi depan su, bagi atas bagi dua son. Tapi bila mana masuk Quran ni dia jumpa dengan kawan-kawan dia. Huruf-huruf yang dijumpa tu kadang-kadang huruf yang naik turun barisnya. Kadang-kadang huruf-huruf tu huruf yang berat untuk disebut. Berat, ringan, berat. Jadi yang berat tu dia terikut. Kalau kita sebut, kalau kita belajar makhraj ni, kadang-kadang kita tersebut, kita cari masalah yang ada. Kadang-kadang yang ringan tu kita terbawa ke huruf yang berat. Kadang-kadang huruf yang berat tu kita terbawa menjadi ringan. Okey, kita tengok ini masalah ada apa masalah kat sini. Okey. Wal arda wada'aha. Ustaz tengoklah ada satu salah, ada satu lain macam. Okey, okey, senang. Lembut. Arda. Ingat huruf ra yang mati dan sebelum dia huruf hamzah itu beri atas, ataupun huruf ra yang mati dan sebelum dia apa saja huruf yang beri atas, maka sifat dia tafkhim, iaitu tebal. Tebal ra macam mana peringkat dia ada? Ar sikit. Boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila ra. Akbar. Akbar. Allahu akbar. Ada juga macam Allahu akbar. Allahu akbar. Boleh lagi. Allahu akbar. Jadi ringan kat situ. Jadi kat situ bolehlah dari segi makhrajnya tak berapa tepat lah, sebab dia masuk dalam sifat yang tu tak membatalkan sebutan itu. Yang mana huruf ra tu kalau yang bagusnya yang lebih tepat itu dari sebutan dia Allahu akbar. Sama. Wal ard. Okey, ikut ustaz. Wal arda. Okey, kita masuk slow-slow sebut sebab ada satu yang susah kat sini huruf wa. Huruf wa kat situ kita tengok dengan ain sekali. Wa tu dia duduk antara huruf berat dengan berat. Okey, kita tengok huruf wa yang tengah-tengah.
Okey, kita tengok jemaah. Wal arda wada. Okey, apa masalah huruf dia? Huruf waw yang duduk tengah itu dia duduk antara huruf dha yang berada di sebelumnya. Dan huruf wa tu duduk antara huruf dha yang berada di selepasnya. Maka huruf wa tu selalunya orang akan sebut wa. Wal arda wada. Jadi berat. Huruf wa tu akan tukar jadi wa, dia tak jadi wa dah, akan jadi wa. Wal arda wada'aha. Sedangkan huruf wa ni sifatnya lembut ataupun dan termasuk sifatnya buka. Wal arda wada'aha wada'aha. Okey, sekali lagi kita sebut slow. Bukakan pada huruf wa saja. Wal arda wada'aha. Okey, cantik. Wada'aha. Tekan. Wada'aha. Huruf dha berat ke ringan jemaah? Berat. Berapa adik-beradik huruf berat? 4. Sebutkan. Mula-mula ikut turutan. So, dha, ta, dha. Yang mana disebutkan berdempik dalam makhraj bahasa Arab al-itbaq, lawannya infitah, buka bibir. Yang mana kita tengok bibir kita, nak tahu huruf tu berat ke ringan, kita tengok bibir. Itu al-itbaq. Dalam mana ustaz belajar di Jordan dia panggil as-saqil. Saqil ni berat lah dalam bahasa Arab. Berat untuk sebut dia payah. Jadi huruf ni tak sama makhraj dengan huruf lain. Okey, kalau kita tengok huruf yang mati, huruf dha antara huruf yang terpanjang, huruf ain pun antara huruf yang terpanjang bila mati. Okey, kita sebut huruf yang pendek dalam yang mati dalam sebutan 0.5 harakat. Okey, sebut ad. Pendek tak? Pendek. Ab. Okey, pendek tak? Pendek. Aqa. Pendek. Okey, as. Pendek panjang. Panjang sikit. Okey. Panjang ke pendek? Panjang. Panjang ke pendek? Panjang. Masuk huruf-huruf yang ada istitalah panjangnya. Ada huruf ad, ab, aj, at. Itu huruf-huruf yang pendek bila mati. Okey, jadi huruf dha yang mana? Kita masuk huruf dha tadi. Huruf yang berat dan dia sedikit panjang sebutannya. Dha. Kalau mati okey, ikut set. Wal ardh. Okey, nanti wal ardh. Muncungkan dia kerana dia berat. Okey. Jadi kita tahu kat sini kita dapat detect 4 huruf yang berat itu pada huruf dha. Wada'aha. Kita tekan lagi. Wada'aha. Okey, huruf ha yang mana ha simpul ni dia pakai rengkung. Yang mana kita pakai rengkung dan kita lepaskan udara dalam keadaan yang biasa. Sebut ha. Okey, jangan ha, jangan ha, tapi ha. Jangan ha. Ada baca wada'aha lil. Jadi suara dari perut. Dia naik ke paru-paru, dia naik keluar ke mulut. Jadi suara ni dia tak main kat dia mana tak keluar ikut perut, dia keluar ikut pada rengkung sahaja. Parat sini sahaja keluar suara yang dikeluarkan dan udara daripada paru-paru. Pernafasan kita lah macam biasa. Okey, wada'aha lil anam. Bila mim yang mati, anam. Sebab tu kalau ada orang tanya, ustaz, kalau orang baca ada 2 jenis baca Al-Fatihah. Ada yang baca huruf nun yang mana dia bunyi sedikit daripada Ada yang mana dia baca tak ada bunyi langsung. Contoh saya tahu huruf mim dengan nun antara huruf yang mati suaranya keluar ikut. Bila mati huruf ni dia panggil, suara tu akan keluar ikut mana? Contoh saya tahu lil anam. Kat mana rasa suara yang mim tu keluar? Hidung. Kerana makhraj dia khusyum atau khusyum hidung. Dia akan keluar ikut hidung. Ada macam bismillahirrahmanirrahim. Panjang sikit. Nak zahirkan bunyi mim yang mana makhraj dia keluar ikut hidung. Ada macam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi huruf nun tu tak berapa nak sempurna dari segi hidung tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada sikit. Sedikit. Jangan banyak. Kena jadi ada yang setengah tu dia kata kena banyak, kena buat panjang. Jadi macam jadi runah pula.
Bila jadi gunnah, hukum dia lebih pada satu dalam satu atau satu setengah jadi gunnah. Ada macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia panjang tak? Ar-Rahmanirrahim. Dia tak ada panjang, pendek je. Tapi ada sedikit bunyi yang mana nak menyatakan huruf tu ikut hidung. Huruf yang mati pada huruf yang belakang tu. Nun, na, ma, itu huruf makhraj daripada khasyum, hidung. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Fiha fakihatun wan nakhl. Okey. Okey. Ini kita nak tengok huruf sebenarnya. Ustaz fokus pada huruf. Okey, kita habiskan. Kita sambung terusnya. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Okey. Fiha. Okey, baru jemaah huruf apa yang mula-mula dalam Quran ni? Huruf apa? Yang dalam ayat ni? Yang pertama fa. Huruf fa, fi. Okey, yang ni huruf fa, makhraj ni, makhraj di mana? Ini makhraj, cara nak membuat huruf tu. Cara kita nak sebut huruf itu. Okey, huruf fa makhrajnya di mana? Hidung. Okay, lain sangat bunyi dah. Kalau hidung dia jadi tu. Jadi yang mana makhraj, yang mana bibir. Ada famun kata bibir. Atau syafatain, kata syafatain ni mana ada dua daripada bibir, ma, ba. Tapi ini tak pakai dua bibir, dia pakai bibir bawah sahaja. Huruf yang pertama, yang mana makhraj yang pertama, yang gigi daripada gigi atas kita fa, letakkan pada di bibir bawah. Sebab apa? Sebab ada orang yang baca dengan ustaz, dia baca piha, jadi huruf pa, titik tiga. Ada piha, masih lagi pa, fiha pa. Jadi pa kihatu, huruf pa. Jadi yang mana kita letakkan gigi atas pada bibir bawah. Fi. Atas dengan bibir bawah. Jadi huruf ni ada angin tak, jemaah? Antara salah satu huruf yang berangin. Okey, letak tangan di mulut. Depan mulut. Fa. Boleh tak sebut huruf fa dengan tahan nafas? Tak boleh. Kerana huruf ni sendiri sifatnya hamas itu. Mana kena juga kena hembuskan sikit. Fa. Baru dah. Ada orang tanya juga, ustaz, macam mana dia huruf tu bila kita sebut fa, angin yang kita tolak tu keluar ikut depan ke ikut atas? Fa. Ustaz ngajak kat ni, kat Masjid Cangkat Jering. Terror juga orang tu lah, dia tanya benda-benda yang mendalam. Ustaz kata kat dia, beritahu kalau tak ada gigi depan, dia keluar ke depan lah. Kalau satu batang gigi tak ada ke depan, dia keluar ke depan lah angin tu. Lain ni kita ada gigi ada semua, dia keluar ikut atas. Fa. Dia akan naik ke atas sikit. Fa. Maknanya sempurna dia sebutannya. Fiha. Dia kan dia rasa ikut atas, dia tak keluar ikut depan terus. Ada ha. Kalau kita sebut ta, dia akan ke bawah. Okey, kita ambil tangan, letakkan di depan mulut, kemudian kita akan rasa ta. Kalau pakai mask tak ada lah, tak rasa lah. Dan ni ialah ikut SOP kita. Makhraj ni susah sebab kalau nak talaki pun dia kena depan-depan. Macam tu juga kita belajar. Dulu ustaz talaki dengan syekh ustaz tu, dia keluar aliak dia kat ustaz. Kalau musim Covid ni tak tahulah macam mana depa mengajak kat Universiti Muqtahar kat Jordan tu. Dah talaki ni. Mungkin tak ada kot, online lah kot. Kan? Dan dia keluar aliak. Syekh tu sebut. Kita pun tahan ni orang. Tengok Quran kita bintik-bintik. Ada. Lepas tu kita pula sebut depan dia. Nak kata nak belajar Quran dengan dia, mula-mula kena ni lah. Kena bro gigi betul-betul siwak kan. Siwak bagi betul-betul clear, wangi keluar baru boleh. Kalau tidak tengok kata tak gosok gigi dia kata. Ya Arab ni dia jenis direct lah. Dia sound ni kata. Tak ni lah. Bulut bawah dia terus nak belajar. Dia kata kalau kita ni makan durian betul, sangkut lah kata. Tak boleh lah masuk kelas dia. Kena gosok gigi pun masuk balik. Tu. Jadi huruf yang mana huruf fa, mana huruf fa? Antaranya fa, fi. Angin keluar ikut atas lah. Ada sifat yang lebih tepat tu. Fiha. Okey, ikut. Okey, fakihatu.
Tung tung ke. Yang ni ada fakihatun. Ada mana yang mana bunyi tung. Tung, lembutkan sikit. Jangan tekankan dia. Fakihatun wa. Bersedia untuk pada huruf wa? Jemaah, tengok. Cara kita sebut fakihatun wan. Jangan muncungkan dia. Kalau muncung dia fiha fakihatun wa dia berat. Dia lembut. Fiha fakihatun wan. Dia wan. Okey, ikut Ustaz. Sekali lagi. Yang pada ayat yang berdengung ni warna merah, tanwin bertemu dengan waw, hukum dia idgham gunnah. Idgham kan dengung, pastikan dengung. Okey, ikut Ustaz. Ustaz sebut kemudian ikut sekali. Okay. Fiha fakihatun. Wan cantik. Dan kalau kita sebut wan berat. Okay, beza kalau yang mana kita sebut waw itu sifat dia wa. Kita tak sebut wa. Akan jadi bunyi dia akan lain. Contoh saya sebut fiha fakihatun. Bunyi dia agak tebal sedikit. Tapi kalau kita sebut dalam keadaan yang huruf wa sifat infitah, jadi fiha fakihatun. Lembut, lin sifat dia. Okey, sebut wan nakh. Okey, muncungkan pada huruf kha kerana huruf kha ni sifat dia tebal. Tadi saya kata berat. Ini kita tinggalkan berat. Kita ambil yang tebal. Tebal itu ada 7. Tebal kita ingat tebal saja. Tebal yang 4 berat tu termasuk dalam tebal. Kerana dimuncungkan dia. Tapi bila kita muncung pada huruf yang berat tadi, dia melebihi tebal. Huruf yang tebal ni kita muncung dalam sedikit saja. Antaranya huruf ra, huruf kha, huruf ghin, ra dengan huruf qaf. Itu yang mana tebal dimuncungkan sedikit, 60% lah. Kalau yang mana Ustaz bagi tahu tu kan dalam kita punya bentuk nak senang faham lah. Dia tak ada pun dalam Quran ni tulis 1%, 60 ke 70%, tapi itu yang mudah untuk yang orang faham bila Ustaz bagi tahulah. Okey. Muncungkan sedikit saja. Jangan banyak. Okey, sebut wan nakhlu dha. Okey, wan nakhlu dha. Dia yang mana kalau kita baca tak tebal dia akan jadi bunyi macam mana? Wan nakhlu dha nakh. Nakhlu. Okey, sebut wan, buat yang salah nah. Kita buat buka mulut pada huruf kha. Bila kita tahu salah, mana kita tahu betul macam mana. Okey, sebut wan nakh. Buka. Okey, kita muncungkan dia sedikit. Wan nakh. Sedikit saja 60%. Okey. Kalau kita buat berat wan nakh. Dia jadi berat lagi. Nakh. Muncung lebih. Maka yang betul itu tengah, yang bertengahan. Tu wan nakh. Okey. Wan nakhlu dhatul akmam. Okey. Dhatul. Huruf dha gigit ujung lidah sedikit. Dha. Dan jangan kita hembui. Bila kita hembui akan jadi huruf tha. Makhraj yang sama, cara nak sebut yang sama. Yang mana cara nak sebut ni kita gigit bahagian tengah mana hujung lidah sedikit. Dha. Okey, dia pendek. Kalau huruf yang adik-beradik satu lagi tha. Tha dia hembui, sifat dia hamas angin. Huruf dha ni sifatnya tidak ada angin. Okey, satu lagi. Bunyi makhraj yang sama tapi berat. Dha. Za. Kalau kita panggil za kan. Ta ada titik. Huruf ta ada titik. Kita panggil za. Bunyi z. Sebenarnya kalau ikut dalam makhraj tidak ada bunyi dah. Dia sama macam gigit lidah juga pada huruf dha tadi. Okey, sebut dha. Gigit lidah dha. Okey, sebut yang kedua tha. Titik 3. Okey, sebut yang ketiga adik-beradik makhraj dia. Cara nak buat resepi dia sama.
tapi sifat dia berbeza. Okey, dha. Okey, gigit lidah hujung. Dha. Wal-zalimun. Okey, ikut Ustaz. 1 2 3. Wal-zalimun. Betul. Itu tepat. Dari sebutan dia, ada kadang-kadang kita buat za, bunyi desiran z. Maka itu bersalahan dengan sifat. Kerana huruf za itu tidak ada desiran. Kalau kata huruf za tu bunyi z, sudah pasti dia masuk dalam adik-beradik huruf zai tadi. Za, sa, sa, za. Kalau dia masuk dalam huruf yang ada desiran. Tapi huruf ni dia tak masuk. Huruf za ni bukan dalam adik-beradik 3 tadi yang ada desiran. Kerana sifat dia itu bunyi dia kesat, dia tidak ada bunyi desiran. Adik-beradik dia masuk dalam huruf yang ni, za. Huruf za, titik yang pendek tu. Dal, titik. Za. Okey, sebut. Za. Sekali lagi ulang, gigit lidah. Za. Okey, yang ketiga, sa. Gigit lidah. Sa. Okey, yang ketiga adik-beradik dia juga dha. Dha. Jadi kesatkan. Dha. Okey. Cantik. Okey, kita tengok zatul akmam. Huruf ta. Ta yang mana? Okey, saya tanya jemaah ingat lagi tak? Huruf ta. Macam mana cara nak sebut dia? Makhraj dia tang mana? Hujung lidah letak di gigi ke gusi atas? Dia gusi dekat gigi. Okey, tengok kalau Ustaz. Okey. Ta. Okey, ta. Mana kita keluarkan angin sedikit daripada huruf ta. Kerana sifatnya itu berangin. Huruf ta ni senang, kita nak ingat senang je. Dia ada satu tekanan dan angin. Sama ada adik-beradik dengan huruf kaf. Ka pun sama, ta pun sama. Ada angin keluar. Okey, sekali. Dua ni dia hampir sama bunyi dia. Hampir sama sifat dia. Dua-dua kena tekan dan dua-dua ada angin. Huruf yang angin ni ada tekan. Selain pada tu huruf angin yang tak ada tekan. Yang kurang tekan. Huruf sa, so, ha, fa. Dia tak ada tekan yang kuat. Tapi dua huruf ni dia tekanan dia kuat dan dia ada angin. Okey, sebut ta. Letak di gusi. Kemudian keluarkan angin, masuk suara. Ta. Okey, ka. Huruf kaf. Ka. Sama. Dia ada ka. Tekanan dengan angin. Dua huruf ni sama. Antara huruf yang berangin yang hama sifatnya dan dia ada tekanan. Okey, kita tengok. Zatul akmam. Sebab tu dia bunyi ak. Ak. Kata-kata ikut Ustaz. Yadak. Okey, labaik. Okey, ka tu. Okey, that. Bayinat. Dah tu. Sikit. Itu sifat pada huruf ta. Dia angin dan tekan tu tak akan hilang bila mana dia hidup ataupun dia mati. Kalau dia mati jadi that. Dia akan ni sikit. Baru sempurna sifatnya. Kalau kita tengok dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim ada ta alai tak ada angin ta alaihim. Jadi kat tu ta dalam surah Fatihah tu kita perhatikan ada kan sedikit angin dan tekanan. Setengah tu ada setengah pada huruf nak bunyi tu susah sebab dia bertembung dengan sifat lawan dia. Bila berlawan huruf sebelah dia maka huruf setengah daripada huruf tu susah untuk disebut. Okey, kita masuk ayat yang ke-12. Okey. Wal habbul 'asfi war raihan. Agak susah nak sebut. Kenapa susah kat sini kita rasa? Sebab banyak antara huruf-huruf ni berlawan sifat.
sifat yang berlawan yang sangat jauh, mutabaidan, makhraj yang sangat jauh, maka nak sebut tu agak susah. Okey, kita wal habbu. Huruf ha, ingat macam mana cara nak sebut huruf ha dengan betul? Hembuskan masuk suara. Wal habbu. Pedaskan dia lagi. Wal habbuzul. Cantik. Huruf apa yang susah? Huruf ha ni. Kerana ianya sifat dengan ba itu sangat jauh. Bila sangat jauh, tekanan dengan tak ada tekanan, maka susah untuk disebut. Ada yang mana yang kita baca sifat dia hampir sama. Dalam satu huruf dia ada 6 sifat ke 7 sifat. Tapi bila sifat dalam huruf tu hampir sama, jadi sebutan bacaan kita sangat senang dan jelas. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Susunan huruf tu, susunan yang Allah susun tu, ada ayat-ayat cerita tentang syurga. Tajri min tahtihal anhar. Sebutan itu sangat senang. Ada setengah daripada pengkaji Quran mengatakan sebutan huruf-huruf yang menceritakan tentang cerita yang baik, sebutan dia sangat indah dan senang untuk disebut. Sangat. Asal kita baca dalam keadaan lagu jarakah, lagu yang seronok pun cantik. Kerana sebutan itu cantik, seronok, menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga yang Allah bagi. Tapi bila sebut tentang neraka punya sebutan, ada huruf-huruf yang berat dan susah. Ada yang pengkaji-pengkaji daripada ulama-ulama qiraat kata sebahagian dari sebutan yang itu. Jadi kalau kita tengok balik, macam mana pun kita belajar je lah, kita baca je. Macam mana huruf, macam mana susah tak susah huruf tu, kita baca je. Semua kita belajar betul-betul, tekankan betul-betul, semua senang nak baca, tak ada masalah lah. Okey, jadi kita tengok wal habbuzul, tekankan lagi huruf ha pada tengah kangkung. Wal habbuzul. Okey, as, ra'ain as, munculkan huruf sa. Kerana huruf sa itu berat ke ringan? Ingat jemaah, huruf sad berat ke ringan? Berat. Ada berapa huruf berat? 4. Sebutkan. Okey. Nanti insya-Allah 5 minit lagi tak lupa dah. Selalunya dia 1 minit 2 minit tadi lupa dah. Tak apa, yang ni sajalah ustaz suruh jemaah sebut. Selalunya ustaz sebut. Tak apa, ustaz suruh jemaah sebut apa dia huruf dia. Nak bagi apa lekat terus. Kita macam kita ni, momok kita tak boleh dah nak belajar teori dah. Dalam buku semua teori, kita belajar praktikal terus. Sebut terus, sebut mulut tu, sebut terus, senang. Nanti dia boleh ingat lekat terus kat kepala insya-Allah lah. Okey. Okey, Dzul Asfi war. Dia dari selalunya orang sebut ain tu jadi berat. As. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Ni bunyi dia huruf a buka, sad tu je yang muncung. Huruf a tu jangan kita muncungkan juga. Sebut selo-selo kalau tak boleh. Dzul asr. Okey. Dzul asr. Okey, buka as. Okey, 1 2 3. Lambatkan lagi. As. Okey, dzul asr. Cantik, betul. Jangan sebut dzul as. Huruf ain tu jadi a. Selalunya macam itulah nak cepat. Tapi tak apa, sebab huruf a ni kalau ain pun kalau tidak as. Tapi kalau ustaz sembang orang Arab kan, dia cakap fil as pada petang, kata mana nak jumpa, kata fi ain makan, nak jumpa, kata kita nak jumpa, kata untuk perjumpaan, kata fil as ba'da al-as, kata ini ba selepas asar lah, asar disebut asar, cantik. Kalau kita ba'da al-as dia jadi macam tu, ba'da al-asr, asr. Jadi kalau kita orang Arab, dia sebut ba'da al-asr, asr. Dia boleh cepat sebut. Kalau ustaz dulu kata ba'da al-asr. Nak belajar Arab, kita cakap kat orang Arab, kita nak jadi macam Arab, kita sebut selo-selo. Jadi kalau kita sebut ba'da al-asr, yang ni teruk ni bahasa Arab dia. Kita dah duduk sana, takkan kita nak cakap macam pelat Melayu lagi kan. Kata itulah pengalaman kat sana, macam-macam sebutan yang dia ajak. Kadang-kadang apa ni, setengah tu kadang ustaz belajar, ustaz baca makhraj salah, dia tengok. Tapi bila suruh dia baca eja, dia tak reti eja. Itu dia tahu makhraj sebab dia orang Arab. Jadi sebutan dia, ada orang cakap ustaz betul tak subhanallah ni kena panjang, ikut 2 harakat, subhanallah, subhanallah ikut mat. Dalam kalimat Arabiah astaghfirullah dia
pun subhanallah tak ikut pun mat sampai macam Quran. Ada huruf mat hanya pada Quran. Subhanallah kita subhanallah subhanallah subhanallah. Cukuplah. Allah akbar kata. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Dia kata astaghfirullah yang senang, astaghfirullah atubu ilaih. Saya tanya orang kat Syekh tu lah, kan kita nak dapatkan 100 sehari hingga 1000. Ada orang kita sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang kali kedua nak pendek sikit, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling senang nak dapat 100 cepat, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Itu je orang Arab kata. Itu sunnah dia kata. Yang mana Syekh Ustaz kata, itu sunnah. Nabi semua sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Dua. Aku memohon padamu keampunan dan aku bertaubat padamu, kata. Aku bertaubat kepada ilaihi, kepada nyahi, ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak perlu kita nak sebut sama astaghfirullah. 2 rakaat. Huruf Allah, nama Allah tu. Dia dah sebutan biasa bila kita berzikir biasa ni, dia tak perlulah pada mat yang panjang. Tu pada huruf-huruf mat macam baca Quran. Quran ni lain, dia ada undang-undang. Kerana itu kalamullah yang tak boleh diubah. Maka dia ada undang-undang sendiri, dia sebutan tu. Okey. Undang-undang yang kita belajar, undang-undang cara nak sebut huruf dan undang-undang dan sifat huruf. Itu. Okey, kita masuk war-rayhan. Okey, sebut sekali. Dzul asfi war-rayhan. Okey, sebut slow. Dzul asfi war-rayhan. War ke war? Jadi war ni huruf tu je tebal. Jadi huruf war ni kita war-roy. Kena jangan war-roy. War-royhan macam tu. War-royhan. War. Okey, 1 2 3 ikut ustaz. War-royhan. Huruf ha pada han. Kita tekan lagi. 1 2 3 han. Cantik. Okey, kita try huruf ha tadi. Sebut sampai nombor 3 ni keluar suara. Okey, tengok tangan ustaz. Tengok ustaz sebut dulu, kemudian ikutlah macam biasa lah. Ha. Okey, ada yang 2 tak keluar lagi. Jadi itu praktis cara kita nak biasakan sebutan pada huruf ha. Itu cara lah. Tapi bila kita baca dalam Quran, jangan kita buat macam tu. War-rayhan. Itu cara huruf ha lah, paling senang. Sebab apa? Sebab kaedah ini banyak digunakan oleh yang Ustaz belajar dengan Syekh Ustaz. Memang dia ajar macam tu untuk orang ajam. Orang ajam ni orang yang bukan bahasa Arab. Untuk senang. Mula-mula kita pergi banyak salah lah. Huruf ha kita tak berapa nak cantik, nak tekankan, nak praktis. Dia cakap macam mana cara dia? Dia ajar macam tu lah. Apa jangan dia nak ajak kita sebut macam belajar ABC lah. Kalau kita belajar ABC, dia macam mana nak sebut huruf-huruf ni. Tapi Quran ni mukjizat, dia ada kelebihan. Kalau huruf-huruf yang mana lain tidak ada sifat, tidak ada makhraj, tapi huruf Quran ni dia ada sifat, dia ada makhraj. Itu kalamullah. Ajaib, satu benda ajib. Okey, kita masuk sikit lagi. Nak habis dah, nak isyak lah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Cantik. Ini atas 100% makhraj betul jemaah. Sebab apa? Sebab mulut dah buka dah. Dia tak ada dah. Utara tak ada dah. Dah tak ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tu. Okey, dah cantik semua buka huruf a, huruf yang mana infitah dah buka dah. Maka jelas sini ustaz dengar. Cantik sebutan fabi ayyi ala. Itu sifat. Okey, kita masuk. Buka pula mulut. Okey, fabi ayyi ala. Okey, la tu kita ambil 4 rakaat. 4 5 6 itu panjang. Okey. Fabi ayyi ala. Rabbikuma tukadziban. Okey. Jadi huruf-huruf yang berbaris atas, huruf-huruf yang baris bawah itu jelas. Bila kata buka fabi ay fabi b, jangan dia b. Jelas bila huruf baris bawah kita senyum.
Apa dia cantik? Fa bi ayyi yi mana? Okay, ini kita masuk bab lain pula. Bab penggunaan bibir. Ataupun sebutan dari segi kita sama ada huruf tu bila bagi bawah dia buka, bila atas pun dia buka juga. Yang mana huruf yang tidak ada huruf berat dalam ni, tidak ada huruf yang tebal. Okey, bunyi dah fa bi ayyi ala. Cantik. Kita la bukakan mulut. Irabbikuma. Cantik. Irabbi bi betul-betul, kuma betul-betul. Kuma tukadziban. Okey, ikut Ustaz. Tukadziban. Okey, Ustaz ulang balik. Nak tengok ingat lagi tak? Huruf za. Za yang tukadziban. Huruf za yang pendek tadi. Makhraj dia kat mana? Gigit. Gigit lidah. Za. Adik-beradik dia ada berapa? 3. Sebutkan Ustaz. Huruf za tadi za. Lagi sa. Sa. Lagi za. Za. Kita za dia za. Okey. Sekali lagi. Za sa. Za. Okey. Itu satu mana sifat makhraj yang sama, sifat yang berbeza. Okey. Kita masuk last sekali huruf. Khalaqal insan. Okey. Yang ni susah huruf pada huruf lam. Kasan tak? Huruf kha tebal ke nipis? Tebal. Berapa persen? Muncung kha 60%. Huruf tebal. Jadi muncung ikut Ustaz. Kha. Okey, huruf la tebal ke nipis? Nipis. Jadi sebab apa? Jangan la. La. Okey, huruf qaf. Qaf. Qa. Tebal ke nipis? Tebal. Kerana muncung dalam 60%. Jadi adik-adik yang mana huruf kha dengan qa ni sama. Kha, qa. Jadi kat sini huruf la ni dia tersesat kat tengah. Duduk antara dua huruf tebal. Jadi setengah tu sebut khalaqal, khalaqal. Jadi sebut khalaqal. Okey, slowkan. La buka, la. Okey, khalaqal. Insana min salsalin. Okey, salsalin. Okey, para jemaah huruf sa tebal pula maksud. Tebal. Tebal ke? Nipis. Tebal. Ni kena. Berat ke ringan? Berat. Ingat huruf berat ada berapa huruf? 4. Dekat-dekat ke jauh? Dekat-dekat. Sebutkan. Sa, da, ta, za. Jadi bunyi ni macam mana? Sol, sa. Jangan sa, sal, sa. Ya? Muncungkan dia. Kerana bibir huruf yang berat, bibir dia muncung sikit. Okey, sebut sol, sa. Okey, sol, sa. Okey. Sol, salin kal fakhar. Cantik. Okey, jadi sampai sini sajalah dalam makhraj dan sifat huruf kita. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang seterusnya dalam surah ni lagi. Saya wakaf pada surah ni kerana dia banyak huruf yang tebal dan berat. Cantik. Lepas ni ada mati dia pun pelik-pelik sikit. Bunyi dia syan macam mana kan. Ada beberapa tempat yang dia mati pun bunyi dia lain. Agak susah. Sesuai untuk kita belajar makhraj dan sifat huruf. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita ingatlah apa yang kita belajar pada hari ini, huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang adik-adik pada huruf za tu. Huruf yang berangin sedikit, huruf yang tebal dan berat itu. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang lah, lepas raya. InsyaAllah kita tutup majlis kita sebagai kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية الفصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.